Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kami menjemput kepada semua penonton dan juga para tetamu jemputan kita pada malam ini di dalam rancangan Fora Perdana Biar Santai Asal Sampai. Okey, Fora Perdana kita pada malam ini bertajuk Media Sosial Kreativiti Melampaui Batas. Adakah media sosial ini memberi impak negatif kepada negara dan masyarakat di Malaysia ataupun media sosial ini memberi impak positif kepada masyarakat dan negara di Malaysia? Sebelum itu, marilah kita berkenalan dulu dengan para tetamu jemputan kita ataupun lebih dikenali dengan panel-panel yang sangat arif, yang sangat bijaksana. Yang pertama sekali, kita akan memperkenalkan barisan panel yang pertama, iaitu Syafiq Aman. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Okay, nama saya Ahmad Syafiq bin Aman. Saya selaku panel 1 pensyarah daripada Institusi Pengajian Tinggi daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ya, itu dia merupakan seorang pensyarah yang cukup terkenal di dalam universiti tersebut. Dan kita bergerak pula kepada panel yang kedua, merupakan seorang penulis blog. Di blog manakah? Kita tanya kepada beliau sendiri. Diperkenalkan, Ashraf Ramli. Terima kasih kepada Tuan Pengacara Majlis, Saudara Nakirin Bianan, dan terima kasih kepada semua ahli-ahli panel dan penonton yang hadir pada malam ini. Nama saya Muhammad Ashraf Ramli dan saya merupakan seorang penulis di blog Syarikat Sengohong yang berfokus di media sosial di laman Facebook. Ya, itu merupakan seorang penulis blog yang terkenal. Kita bergerak pula kepada panel kita yang ketiga. Sungguh kacak sekali orangnya. Berasal daripada Labis Johor. Merupakan seorang pencipta kandung dengan mendapat 1 juta pengikut di Twitter dan Instagram. Dipersilakan, Syazwan Shah. Terima kasih kepada Tuan Moderator, yang dihormati ahli-ahli panel dan para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku panel yang ketiga merupakan seorang pencipta kandungan ataupun mudah dikenali sebagai content creator di media sosial, iaitu berfokuskan di media sosial Instagram dan TikTok, dan saya banyak menghasilkan kandungan berunsurkan ilmiah dan motivasi. Terima kasih. Oh, itu dah daripada panel ketiga kita. Dan kita bergerak pula kepada panel keempat kita, merupakan seorang yang juga terkenal di media sosial tapi di platform yang berlainan dan juga merupakan seorang pencipta kandungan. Silakan saudara Arif Nur Zailani. Terima kasih Tuan Moderator. Nama saya Wan Ahmad Arif dan Wan Muhammad Zailani, seorang pencipta kandungan yang lebih aktif di aplikasi ataupun platform YouTube, atau dalam kata yang lebih mudah, seorang YouTuber. Dan saya juga mempunyai saluran saya sendiri, iaitu Oh Digital. Seperti kita tahu, di channel Oh Digital mempunyai sebanyak 100,000 subscriber ya. Dan kita bergerak pula kepada panel kita yang terakhir, merupakan seorang yang sangat-sangat terkenal di golongan orang muda sekarang ini. Merupakan seorang bekas pemain profesional dalam dunia video game. Dipersilakan saudara Muhammad Hanif. Terima kasih Tuan Moderator yang lagi kacak lagi bergaya. Saya Muhammad Hanif bin Muhammad Awi. Yang telah dikatakan oleh Tuan Moderator sebentar tadi, saya merupakan bekas seorang permainan video game dan juga dan saya sering melakukan penstreaman di Facebook dan juga Twitch. Ya, itu dia kita mengenali barisan-barisan panel kita malam ini. Sungguh bijak sekali dan sungguh-sungguh menarik untuk kita mengetahui daripada perkongsian mereka. Dan kita akan terus bergerak kepada soalan yang pertama, yang ini akan ditujukan kepada pensyarah kita pada malam ini, merupakan seorang pensyarah. Apakah kesan buruk media sosial kepada pelajar di Malaysia? Dipersilakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada Tuan Moderator dan juga kepada penganjur kita pada malam ini kerana menjemput saya untuk menghadiri forum ni. Okay, berdasarkan soalan yang diajukan kepada saya, iaitu apakah kesan media sosial kepada para pelajar? Okay, antaranya adalah pertama sekali masalah kekurangan tidur.
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan di dalam negara ni, lebih 60% daripada golongan belia dalam lingkungan usia 18 hingga 25 tahun dikesan menghabiskan lebih dalam 5 jam sehari untuk melayari internet, terutama bahan berunsuran hiburan, contohnya di Facebook, TikTok, YouTube, Instagram dan sebagainya. Hal ini demikian akan menyebabkan pelajar tersebut akan berlakunya masalah kekurangan tidur kerana pelajar tersebut terlalu asyik dengan gadget mereka. Sesetengah pakar tidur memberi amaran bahawa waktu tidur para pelajar boleh terganggu dengan lampu yang terpancar daripada skrin gadget tersebut yang akan menghalang mereka daripada mencapai tidur yang nyenyak. Kekurangan tidur ni memberi kesan psikologi kepada para pelajar, termasuklah para pelajar itu akan jadi lebih mudah marah. Kemahiran sosialnya pun akan terjejas dan memori lemah. Memori lemah ni lah yang akan memberi agak impak yang besar lah kepada para pelajar, kepada salah satunya impak kepada pencapaian akademik mereka. Masalah kekurangan tidur ni juga dapat meningkatkan risiko diabetes pada para pelajar. Seterusnya dapat meningkatkan lagi tekanan darah tinggi, penambahan berat badan dan juga kemurungan pada para pelajar. Selain itu, selain daripada masalah kekurangan tidur, pelajar juga akan dalam keadaan kemurungan. Dalam pelajar yang sihat bersosial ni, penggunaan media sosial ni dikaitkan dengan peningkatan hubungan sosial, tetapi sebaliknya dalam remaja ni, dia berisiko mengalami kemurungan. Namun, remaja sekarang ni dengan orang dewasa yang normal berisiko mengalami masalah mood swing, iaitu ataupun dikenali sebagai Mood berubah-ubah. mood berubah-ubah dan kepuasan hidup jika menghabiskan terlalu banyak masa di media sosial. Lebih-lebih lagi dalam kalangan remaja yang mempunyai masalah keyakinan diri. Ini disebabkan ilusi kesempurnaan hidup yang dipamerkan menyebabkan masing-masing berasa tidak memenuhi jangkaan hidup mereka. Mereka seringkali dihina atau dalam kata bahasa lain body shaming. Baru-baru ni negara kita juga digempakan dengan satu kejadian kes yang berlaku pada tahun lepas. Hanya disebabkan pengaruh dengan keputusan majoriti rakan-rakan di Instagram, seorang remaja di Batu Kawah, Kuching, di Sarawak memilih untuk menamatkan riwayatnya kerana berdasarkan poll ataupun undian daripada beliau untuk membunuh diri ataupun tidak. Ramai yang netizen ramai menyokong untuk membunuh. Jadi remaja 16 tahun itu telah merealisasikan pilihan netizen itu yang mengundinya untuk mati. Dengan pemikiran yang kurang waras, mangsa didakwa nekat terjun dari tingkat 3 sebuah bangunan rumah di Kedai. Kesimpulannya, media sosial ni sangat bahaya kepada golongan yang mempunyai masalah kemurungan atau memiliki tahap pemikiran yang tidak normal ataupun tidak rasional. Terima kasih. Nampaknya itu satu perkongsian yang menarik telah dikongsikan oleh saudara Syafiq Ahmad sebentar tadi dengan beberapa isu-isu semasa yang telah berlaku di negara kita. Tapi kita simpan dulu sebentar. Kita akan mendengar soalan yang kedua yang akan ditujukan kepada panel kita yang kedua, iaitu saudara Ashraf Ramli, dan soalannya berbunyi pada pandangan anda sebagai seorang penulis di media sosial, apakah reaksi anda terhadap sesetengah pengguna yang suka berlebih-lebihan? Terima kasih kepada tuan moderator kita, kepada penonton dan ahli panel sekalian. Sebagai penulis, saya banyak menulis artikel berkaitan isu-isu semasa
laporan mengenai sukan, situasi semasa ekonomi negara dan sebagainya. Pengalaman saya sendiri sebagai penulis pernah menulis artikel berkaitan isu-isu semasa ataupun sekarang ini kita panggil konten yang tular. Pada pengamatan saya, konten tular ini lebih mendapat perhatian para warganet. Konten-konten ini tular mungkin tindakan segelintir pengguna yang berlebih-lebihan atau melampaui batas ketika menggunakan media sosial. Saya merasakan tindakan ini didorong oleh perasaan mereka sendiri untuk mendapatkan populariti dan perhatian daripada warganet. Saya ambil contoh artikel yang pernah saya tulis 2 tahun lepas mengenai satu video yang tular di mana 2 penuntut universiti telah bertindak untuk menceroboh dan memanjat sebuah menara telekomunikasi di Kuala Terengganu. Tindakan 2 individu ini telah mendapat perhatian warganet setelah video mereka ini tular di laman media sosial. Saya boleh simpulkan hampir semua komen di laman media sosial itu berbau kecaman kerana tindakan mereka ini yang boleh mengundang bahaya kepada diri mereka sendiri. Demi sejenis konten, mereka ini sanggup melakukan perkara di luar batas dan melanggar undang-undang sehingga boleh mendatangkan kesan buruk kepada diri mereka sendiri. Itu saja dari saya. Good. Dampaknya daripada panel yang kedua juga satu kongsian yang menarik dengan menceritakan tentang isu semasa yang telah berlaku di Kuala Terengganu. Jadi kita bergerak pula kepada soalan yang seterusnya. Nampaknya soalan ini ditujukan kepada panel yang ketiga, kepada saudara Syazwan Shah. Dan soalannya bunyi begini. Bagaimanakah penggunaan media sosial ini boleh melebihi batas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator. Jadi sebelum saya merungkaikan lebih dalam tentang soalan yang diberikan oleh Tuan Moderator, ini saya kongsikan satu statistik iaitu menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, sejumlah 50.4% kanak-kanak di negara ini memiliki telefon pintar pada umur 12 tahun. Ya, pada umur 12 tahun iaitu pada usia di sekolah rendah lagi. Separuh daripada pelajar sekolah rendah sudah mempunyai gadget mereka sendiri. Dan manakala 78.8% pengguna internet terutamanya kanak-kanak di Malaysia mengalami ketagihan internet. Dan keadaan ini sangatlah membimbangkan. Sebenarnya saya ingin kongsi beberapa perkara yang menyebabkan bagaimana penggunaan internet ini melebihi batas. Salah satunya adalah pembaziran masa. Pembaziran masa berlaku disebabkan ketagihan kita terhadap penggunaan media sosial. Mengapa perkara ini terjadi? Kerana media sosial merupakan platform hiburan. Dan apabila dia hiburan, dia akan membuatkan kita rasa seronok dan seterusnya akan melekakan. Dan dalam masa yang sama, secara tidak langsung kita tidak akan sedar masa berlalu dengan sangat pantas. Saya beri contoh. Seperti yang kita tahu, media sosial ni dia lebih berkait kepada golongan remaja. Dan golongan remaja ni banyak dalam kalangan pelajar. Contohnya seorang pelajar, dia nak tidur pukul 11 malam. Terusnya dia masuk tidur pukul 10.45. Jadi dia okey, tengoklah media sosial sekejap. Jadi tanpa dia sedar, dia terlampau melayani media sosial, 1 jam masih dah berlalu. Jadi mereka tidur lambat dan akhirnya esok mereka lambat ke sekolah. Dan bagi pelajar universiti, lambat masuk ke kelas. Apatah lagi pada zaman musim COVID ni, pelajar belajar di atas talian. Jadi mereka lambat masuk. Dan seterusnya apa yang boleh saya kongsikan ialah penyebaran berita palsu yang berleluasa. Terdapat banyak kes di mana laman sosial ini digunakan untuk menyebarkan berita palsu. Contohnya berita tentang kes COVID ataupun kerajaan ataupun kepada individu itu sendiri. Kalau kita bercakap tentang berita palsu pada individu, itu bukan setakat berita palsu. Itu dah menjadi satu fitnah. Dan fitnah ni perkara yang sangat bahaya lah. Jadi, saya bagi contoh pasal pengalaman saya sendirilah. Saya menetap di Labis, di Seramat. Baru-baru ni, ada satu berita palsu yang tersebar di WhatsApp. Mak saya ada tengok lah berita ni. Jadi dia tengok ada kes COVID terbaru dekat Labis. Jadi tak ada pengumuman lagi. Jadi dia tanya saya, dia pun pening, betul ke ni? Jadi
bila kita tunggu, tak ada pun pasal benda tu. Jadi itu cuma berita palsu dan dia menyebabkan rasa panik dalam kalangan masyarakat. Itulah yang saya dapat kongsikan. Oh, satu juga merupakan kongsian yang baik daripada saudara Syazwan Shah, dan saya sangat tertarik daripada kongsian itu di mana dia telah menyenaraikan tentang penggunaan handphone seawal umur 12 tahun. Jadi mungkin kita akan bertanyakan lebih lanjut di pusingan yang kedua. Sebelum itu kita akan bergerak kepada soalan yang seterusnya, akan ditujukan kepada panel kita yang keempat, itu saudara Arif Nur Zailani, dan soalannya berbunyi begini: apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan YouTuber? Dipersilakan. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Okay, apa yang saya dapat kongsikan atau huraikan tentang maksud YouTuber ni. YouTuber ni bermaksud seorang yang mencipta kandungan di YouTube seperti video-video montaj, drama pendek, podcast ataupun video blog yang lebih dikenali dengan vlog. Okay, itu semua adalah sebahagian daripada karya-karya asas yang YouTuber selalu tunjuk di YouTube. YouTuber ni juga selalunya datang daripada orang-orang yang mempunyai teknik atau skill dalam bidang editing seperti videographer, fotografer, editor dan lain-lain lagi lah yang berkenaan. Jadi itulah sedikit pengenalan tentang YouTuber yang dapat saya kongsikan. Jadi saudara Arif sendiri merupakan seorang YouTuber sepenuh masa ataupun merupakan kejayaan sambilan sahaja sebagai seorang YouTuber ini? Saya jadikan kerja saya sebagai YouTuber secara separuh masa sahaja, di mana saya merupakan seorang fotografer dan videografer profesional sepenuh masa. Jadi saluran YouTube ini saya jadikan tempat untuk saya tonjolkan bakat, minat dan karya saya. Ya, itu adalah satu kongsian yang menarik kepada para penonton yang di rumah yang tidak tahu apakah itu pencipta kandung di YouTube dan lebih dikenali sebagai YouTuber, telah dikongsikan oleh saudara Arif Nur Zailani tadi. Dan kita bergerak pula kepada soalan yang seterusnya, akan ditujukan kepada panel kita yang kelima, itu merupakan seorang gamer ya, kepada saudara Muhammad Hanif. Dan soalannya berbunyi, bagaimanakah kita ingin lahirkan seorang belia yang mempunyai skill di dalam media sosial? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Soalan sebelum saya pergi lebih dalam atau mengupas lagi berkenaan soalan Tuan tadi, saya ingin menerangkan sedikitlah mengenai industri 4.0 ini. Kita sedia maklum, industri 4.0 ini merupakan peralihan di antara dunia kini dan dunia moden yang lebihkan teknologi. Jadi, kesimpulannya di sini saya boleh cakap, kita sebagai seorang rakyat Malaysia ataupun lebih tertumpukan kepada golongan belia, perlu diberitahu tentang benda-benda seperti inilah. Okay, berbalik kepada soalan tuan tadi, cara untuk melahirkan golongan muda yang mempunyai skill, yang mempunyai bakat dalam penstreaman ini. Saya sendiri sebagai seorang penstreaman video game yang lebih berfokuskan di YouTube, pada saya untuk melahirkan skill tu, untuk melahirkan bakat itu sendiri perlulah mempunyai keinginan yang tinggi lah. Perlu mempunyai matlamat, tujuan dan sebagainya. Kedua, selain daripada bakat, kita juga perlu menitik beratkanlah tentang nilai-nilai murni dan perwatakan kita, seperti contohnya ketika saya melakukan penstreaman, saya tidak menghisap vape ataupun saya tidak merokok dan sebagainya. Itu saja dari saya. Terima kasih Tuan Moderator. Jadi saya juga menarik tentang kerjaya panel kita yang kelima merupakan seorang penstreaman di media sosial YouTube. Jadi bagi anda sebagai seorang penstreaman, bagaimanakah anda mengawal penonton-penonton yang di bawah umur, kerana kita tahu seawal kanak-kanak berumur 12 tahun pun sudah mempunyai gadget, dan pengikut-pengikut anda juga merupakan daripada kalangan pelajar-pelajar yang di sekolah. Bagaimanakah anda mengawal mereka supaya
dapat mengasah bakat mereka dan dapat melahirkan seorang individu yang berguna di negara kita. Okey, yang pertama tadi kita merujuk balik kepada statistik yang telah diberitahu oleh kawan saya sebentar tadi, di mana golongan muda di bawah umur 12 tahun kini sudah mempunyai telefon bimbit sendiri. Bagi saya untuk mengawal tingkah laku ataupun kelakuan mereka ini sebenarnya perlu dari akar umbi sendiri, iaitu ibu bapa mereka sendiri. Ibu bapa mereka sendiri perlu mengawasi anak mereka, tidak memberikan membebaskan anak mereka dengan handphone, dengan telefon pintar itu selama-lamanya. Macam tu. Satu perkongsian menarik dan jawapan yang sangat menarik diberi kepada semua barisan panel, dan kita akan berehat sebentar sebelum kita memasuki ke pusingan yang kedua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam forum media sosial kreativiti melampaui batas. Dan kita sekarang berada di pusingan kedua dan soalan akan diberikan kepada barisan-barisan panel. Dan soalan yang pertama, saya merasakan panel Ashraf Ramli boleh menjawab soalan ini. Dan soalannya berbunyi begini. Sejauh manakah penggunaan media sosial secara meluas dapat mempengaruhi penggunaan terutama rakyat di Malaysia? Terima kasih Tuan Moderator Majlis. Pada pendapat saya, penggunaan media sosial secara meluas dan berpengaruh telah membawa faedah. Tetapi ia juga ada buruknya dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Kita lihat dari sudut yang positif, media sosial adalah wahana yang boleh membincangkan bermacam-macam perkara melalui alam maya. Bermakna di sini, kita boleh meluahkan apa sahaja yang kita mahu dan kita boleh berkongsi apa sahaja yang kita lakukan kepada umum, terutamanya di laman media sosial. Yang kedua, saya bercakap dalam skop penyebaran berita. Kalau dulu, pada tahun 80-an, kita cukup susah untuk mengetahui apa yang berlaku di sekeliling kita. Sehinggalah berita itu dikeluarkan di dada-dada akhbar. Tetapi kini hanya di hujung jari, kita dapat mengetahui segala berita yang berlaku di dalam dan luar negara. Dari sudut yang negatif pula, walaupun ia telah menjadi alat yang berkesan untuk berkongsi maklumat, media sosial juga telah disalahgunakan untuk menyebarkan fitnah dan maklumat yang salah ataupun berita palsu. Kita nampak ini satu benda yang remeh-temeh, tetapi kesannya besar terhadap individu yang difitnah atau maklumat yang disalahgunakan. Okey, nampaknya satu perkongsian yang menarik daripada panel kita iaitu saudara Ashraf Ramli. Jadi kita akan bergerak kepada soalan yang seterusnya. Bagi saya rasanya soalan ni sesuai untuk dijawab oleh panel yang di barisan pensyarah, iaitu saudara Syafiq Ahmad. Soalannya berbunyi begini. Adakah media sosial memberi kesan kepada pelajar dari segi pendidikan? Bagi pendapat Tuan sendiri, bagaimanakah itu? Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okay, pada pendapat saya lah, kewujudan berbagai aplikasi yang berasaskan media sosial ni menawarkan satu wadah yang baik untuk para pengajar untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi tersebut dalam pendidikan. Peranan media sosial dalam konteks pendidikan ni amat penting kerana dia boleh penyebaran maklumat. Okay, penyebaran maklumat ni menjadi lebih berkesan dengan adanya media sosial. Guru boleh menggunakan kaedah pengajaran dan pemudahcaraan secara dalam talian sepanjang penutupan sekolah akibat penutupan sekolah akibat COVID-19 yang seperti kita tahu sekarang ni, bagi memastikan persiapan pelajar untuk menduduki peperiksaan tidak terjejas. Keputusan Kementerian Pendidikan membenarkan guru mengajar dari rumah sepanjang penutupan sekolah ini adalah wajar demi memastikan kesihatan guru dan pelajar berada pada tahap baik. Guru boleh mengaplikasikan Facebook Live dan WhatsApp kerana pelajar pada era ini mampu menggunakan perantaraan teknologi maklumat dan komunikasi tersebut. Okay, di peringkat pengajian tinggi pula, penggunaan media teknologi di kalangan pendidik dan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran atau dikenali PNP sebagai keperluan utama bagi pendidik dan pelajar itu sendiri.
Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi ini ICT kini membuka lebih banyak peluang kepada pelajar dan pendidik untuk meneroka maklumat dan pengetahuan. Hal ini demikian akan melahirkan pelajar dan pendidik yang berinovasi dan juga berpengetahuan yang tinggi. Perkembangan teknologi maklumat ini juga menyebabkan pengaruh media sosial yang digunakan secara meluas dalam proses pengajaran dan pembelajaran di peringkat IPTA dan juga IPTS. Pengendalian proses pengajaran dan pembelajaran PMP memerlukan pendidik yang mempunyai daya kreatif dan inovatif supaya dapat memupuk minat belajar di kalangan pelajar. Jikalau pendidik yang tidak mempunyai kreativiti, pelajar tersebut akan hilang minat untuk belajar secara dalam talian. Kesungguhan dalam mengajar menggunakan alternatif teknologi terkini mampu meningkatkan PMP yang berkesan dan secara tidak langsung ia membantu mempercepatkan proses penghayatan pelajar. Seterusnya, dalam konteks pendidikan masa kini, teknologi maklumat ICT merupakan satu rangkaian elektronik untuk mencari, mengumpul, menyimpan, memproses, menyalur dan menyampai maklumat secara efektif, efisien, pantas dan meluas bagi membantu proses PMP. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Nampaknya kita boleh lihat daripada perkongsian saudara Syafiq Amman sebentar tadi, dari segi pendidikan juga menggunakan platform media sosial. Saya juga pernah ternampak di saya punya Facebook ada beberapa tenaga-tenaga pengajar menggunakan Facebook Live untuk mengajar pelajar-pelajar mereka daripada rumah, dan saya juga merasakan ini satu inovasi baru untuk kita mendepani krisis COVID-19. Dan kita akan bergerak kepada soalan yang seterusnya. Dan soalan ini saya petik daripada pusingan yang pertama tadi yang telah dikongsikan oleh Syazwan Shah, dan saya ingin mengetahui bagaimanakah anda dapat mengatasi penggunaan media sosial secara berlebihan ini. Terima kasih Tuan Peter. Assalamualaikum. Seperti mana yang saya rungkaikan tadi, beberapa perkara yang saya rungkaikan iaitu masalah pembaziran masa dalam penyebaran berita palsu. Macam mana kita nak mengatasi perkara ini? Jadi untuk pembaziran masa, kita perlu menghadkan penggunaan media sosial. Jadi bagi kalangan kanak-kanak yang di bawah umur, ibu bapa lah yang bertanggungjawab bagi memantau anak mereka agar mereka tidak terlampau menggunakan media sosial sehingga lalai dan menyebabkan banyak masalah seperti lambat ke sekolah dan tidak menjalani sekolah. Dan bagi golongan remaja adalah mereka sendiri yang perlu mendisiplinkan diri agar mereka tidak lalai dalam penggunaan media sosial. Jadi seterusnya, bagi penyebaran berita palsu, sangat penting untuk kita memastikan kesahihan suatu berita tersebut sebelum kita menyebarkannya. Jadi kita kena ambil tahu betul ke berita tu, selidik terlebih dahulu sama ada sumber tersebut sahih atau tidak daripada pihak ataupun organisasi yang betul atau tidak. Kerana kalau kita ragu-ragu, lebih baik kita diam. Kita kena lebih berhati-hati kerana lebih baik diam daripada berkata-kata yang dusta. Terima kasih. Satu perkongsian yang sangat menarik ya daripada saudara Syazwan Shah. Di sini saya tertarik dengan fakta yang telah diujarkan oleh saudara Syazwan Shah di pusingan pertama, di mana kanak-kanak seumur 12 tahun sudah mempunyai gadget. Bagi pendapat anda, adakah efisien, adakah benda ni satu perkara yang baik untuk diaplikasikan kepada setiap keluarga dengan memberikan gadget kepada anak-anak mereka pada usia seawal 12 tahun? Okey, berkaitan dengan soalan tersebut, bagi saya sangat bagus sebenarnya golongan kanak-kanak ni kerana banyak platform pendidikan yang tidak mereka boleh dapat di sekolah, di laman sesawang internet dan media sosial. Tapi ibu bapa perlu memantau anak mereka kerana media sosial ini terdapat baik dan buruknya. Jadi kalau anak-anak yang bersifat ingin tahu,
kalau mereka mencari ataupun tersalah mengambil maklumat yang tidak baik, itu akan mempengaruhi masa depan mereka. Jadi ibu bapa perlulah memainkan peranan yang sangat penting dalam masalah ini. Oh, itu satu jawapan yang sungguh menarik juga daripada Syazwan Shah, di mana para ibu bapa juga perlulah mewaspada anak-anak mereka jikalau mereka ingin memberikan gadget kepada anak-anak mereka di awal usia 12 tahun. Dan kita akan bergerak juga kepada pencipta konten yang seterusnya, kerana soalan ini saya rasa dialah yang paling layak untuk jawab. Dan soalannya berbunyi, jadi apakah anda boleh hurai atau kongsikan tentang tajuk forum kita pada malam ini tentang kreativiti melampaui batas? Kerana seorang YouTuber, kebanyakannya mereka terlibat dalam banyak segi aspek-aspek yang menarik. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Jadi apa yang saya dapat huraikan tentang tajuk forum kita pada hari ini, daripada pandangan saya sendiri sebagai seorang YouTuber, ada segelintir YouTuber yang mengeluarkan kandungan YouTube yang tidak menyenangkan. Contohnya seperti eksperimen sosial ataupun prank yang melampaui batas. Contoh melampaui batas ni seperti mana mereka membuat prank yang terlampau kasar, yang mana boleh menyakitkan hati dan menimbulkan fitnah serta kecaman. Sebagai contoh ya, ini saya tidak tujukan pada mana-mana individu, tetapi secara umum ada yang membuat kandungan YouTube yang mana mereka lakukan prank ke atas pasangan suami isteri dengan tujuan ingin menguji tahap kesetiaan pasangan tersebut. Okey, pada saya prank atau sosial eksperimen seperti ini sangatlah tidak relevan untuk dilakukan dalam masyarakat kita. Memandangkan kandungan seperti ini boleh memecah belahkan rumah tangga pasangan terbabit dan boleh menjadi punca pergaduhan pada pasangan tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, ada juga YouTuber yang mencipta kandungan dengan tujuan mengikut trend-trend semasa ataupun cabaran yang datang daripada negara-negara luar, terutamanya negara barat contohnya. Okey, contoh yang kita boleh ambil sebagai iktibar yang pernah viral suatu ketika dahulu, cabaran tekan dada ataupun dikenali sebagai skip challenge. Cabaran ini sebenarnya dia nampak mudah dilakukan, tetapi kesan yang daripada cabaran ini sangatlah memudaratkan, di mana cabaran ini membuatkan seseorang itu kekurangan oksigen dalam badan. Ini kerana cabaran ini sebenarnya dia menghalang jantung kita daripada berfungsi dan menyekat aliran oksigen dalam badan kita. Dan daripada itu, seseorang itu boleh mati. Kesimpulan yang saya boleh buat, untuk meraih jumlah tontonan yang banyak ataupun untuk menjadikan kandungan mereka lebih tular di platform YouTube, segelintir YouTuber sanggup untuk mengambil risiko yang tidak mendatangkan sembarang faedah atau risiko yang boleh menimbulkan kecaman, yang boleh mendatangkan mudarat pada diri mereka sendiri ataupun masyarakat sekeliling. Okey, betul, mereka ingin menunjukkan kreativiti mereka. Mereka ingin mengeluarkan suatu idea yang baru, yang segar di kalangan masyarakat kita. Tetapi tidak semua idea itu kita boleh laksanakan serta-merta. Kreativiti ini kita perlu tapis, kita perlu bijak supaya tidak melampaui batas. Kerana bila sesuatu kreativiti itu melampaui batas, dia akan menjadi lebih banyak keburukan yang akan berlaku berbanding daripada kebaikan. Okay, jadi itu serba sedikit yang dapat saya huraikan. Terima kasih. Satu huraian yang menarik di mana kita juga tahu Malaysia tak lari daripada penggunaan media sosial yang amat tinggi di kalangan remaja, dan kebanyakan remaja mengambil budaya daripada barat untuk diaplikasikan di Malaysia, dan ini juga boleh mengakibatkan kesan yang buruk pada negara kita. Tapi saya juga menarik kerana kejayaan seorang penstreamer ni sangat diminati pada zaman sekarang, dan bagi pendapat ibu bapa pula, penstreaman ataupun permainan video game ni hanyalah membuang masa dan tidak dapat
dijadikan sebagai sebuah kejayaan. Jadi bagaimanakah saudara Hanif boleh memberi pandangan anda sebagai seorang penstreaman yang telah berjaya di Malaysia ini? Adakah sebelum ini kita lebih pada fokus di platform-platform yang lain untuk penstreaman, tapi sekarang penstreaman lebih mudah kerana sudah ada platform yang terbaru seperti di Facebook dan YouTube. Jadi adakah ini dapat membuka mata masyarakat tentang permainan video ini? Terima kasih saudara moderator ya. Berbalik kepada soalan sebentar tadi tu. Ya, baru-baru ni saya baru beralih platform saya punya tempat untuk stream tu, penstreaman tu kepada Facebook. Facebook ni saya beralih kerana dia memberikan saya manfaat yang lebih banyak lah. Di mana yang melihat saya membuat penstreaman itu boleh memberikan dipanggil star. Star itu merupakan satu penyumbangan lah, boleh ditukarkan kepada duit. Itu mana kata periuk nasi saya lah menjadi seorang penstreaman video, pemainan video ni. Yeah. Jadi anda sebagai seorang penstreaman, adakah anda menggalakkan generasi muda untuk mengikuti jejak anda sebagai seorang penstreaman? Soal ni berbalik kepada diri sendiri masing-masing lah. Apa hajat, tujuan hidup dan sebagainya untuk kita. Bagi saya, tak salah untuk generasi muda ni mencuba apa yang saya cuba ni, kerana ia boleh juga mendatangkan pulangan wang kepada saya. Tapi seperti yang kita sedia maklum, golongan-golongan yang tua ni tidak menyokong sangat, sebab mereka tidak didedahkan dengan lebih awal perkara-perkara teknologi ni. Jadi bagi saya kesimpulan dia, boleh nak cuba, tak ada masalah, tapi kena konsisten. Kena konsisten lah, jangan separuh jalan. Dia jadi ibu bapa dan warganet yang berada di rumah. Jadi kita boleh dengar yang perkongsian daripada panel kita yang kelima tentang dunia penstreaman, merupakan salah satu kerjaya baru di Malaysia ini. Dan kita telah menghampiri ke penghujung rancangan. Dan sebagai kesimpulannya, media sosial merupakan satu platform yang baik jikalau kita menggunakannya sebaik mungkin. Jikalau kita menggunakan media sosial sebuah platform yang boleh memudaratkan kita, maka buruklah padanya kepada kita. Jadi itulah saya mengucapkan terima kasih kepada barisan panel kita pada malam ini dan tetamu-tetamu jemputan dan juga penonton-penonton yang di rumah. Dan jangan lupa pada minggu hadapan pada waktu yang sama, channel yang sama, kita berjumpa lagi. Horaf dan kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum.